الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan pada malam ini pengajian kuliah Fardhu Ain kita, mempelajari hukum hakam fiqh Syafi'i daripada kitab Safinatun Najah, sambungan muka surat 58. Muka surat 58. Syarat sah membaca surah Al-Fatihah. Muka surat 57 pasal ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nas'alullah yanfa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sairi salihin fid daraini amin. Syarat-syarat sah bacaan surah Al-Fatihah ada 10 perkara, iaitu yang pertama mestilah mengikut tertib, yang kedua mestilah muwalat, yang ketiga mestilah memelihara hurufnya, yang keempat mestilah memelihara sabdunya, yang kelima mestilah tidak diam dengan diam yang panjang iaitu lama, dan tidak diam yang pendek bertujuan untuk memutuskan bacaan. Yang keenam mestilah membaca semua ayatnya termasuk daripada ayatnya ialah bismillah. Yang ketujuh mestilah tidak berlaku kesalahan yang boleh mencacatkan maknanya. Yang ke-8 mestilah membacanya ketika sedang qiyam pada salat fardu. Yang ke-9 mestilah memperdengarkan diri sendiri bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Yang 10 mestilah tidak diselangi dengan zikir yang lain. Baik, yang tadi itu adalah 10 syarat-syarat yang wajib mesti kena ada dalam membaca surah Fatihah. Dan surah Fatihah yang dibaca oleh seseorang itu hukumnya adalah batal. Hukumnya adalah batal kalau tidak cukup walaupun salah satu daripada syarat-syarat yang disebutkan tadi. Kita tengok satu-satu. Yang pertama mestilah tertib. Tertib dalam bahasa lain maksudnya tersusun. Tertib maksudnya tersusun. Maksud dia surah Al-Fatihah itu mesti dibaca ayat pertama, lepas ayat pertama baru ayat kedua, lepas ayat kedua baru baca ayat ketiga, lepas ayat ketiga baru baca ayat keempat. Dia tak boleh diteraburkan daripada sudut susunannya. Contoh, tiba-tiba orang tu baca surah Fatihah dia dalam sembahyang, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok. Tiba-tiba ayat pertama surah Fatihah dia duduk dekat nombor ketiga keempat. Oh, tu tak boleh So dia mesti kena ikut flow dia. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Dan begitulah, ya, syarat dia mesti kena ikut susunan dia yang sedia maklum. Baik, itu namanya tertib. Yang kedua namanya muwalat. Ingat lagi apakah maksud muwalat? Muwalat bermaksud dia mesti berterusan tanpa putus.
Mesti berterusan tanpa putus. Maksud dia, bacaan ayat Al-Quran, bacaan ayat-ayat surah Fatihah sebanyak 7 ayat itu tidak boleh diselangkan ataupun diselingkan dengan apa-apa yang bukan surah Al-Fatihah. Tak boleh diselingkan dengan apa-apa yang bukan surah Al-Fatihah. Mualat ni penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau kita tak perasan, mualat ni boleh hilang. Kita kalau ingat lagi apa-apa yang kita dah pernah belajar sebelum ini, ada beberapa kali dah kita membicarakan soal mualat. Mualat ni apa? Mualat ni maksudnya berterusan. Okey. Dalam beberapa perbuatan ibadat, mualat ni hukumnya jadi wajib. Ada beberapa ibadat, mualat ni hukumnya menjadi sunat. Contoh saya nak bagi. Bila mualat jadi wajib, bila mualat jadi sunat. Pertama, mualat ni kena faham dulu lah. Mualat ni berterusan. Dia berterusan tanpa ada putus. Contoh mualat yang sunat dululah. Contoh mualat yang sunat. Contohnya ketika kita berwuduk. Bila kita ambil wuduk, berterusan dalam membasuh anggota badan kita ni, berterusan itu hukum dia sunat. Bermakna, sunat kita membasuh satu anggota badan wuduk sebelum kering air pada anggota yang sebelumnya. Kita basuh muka kan? Kita basuh muka. Sunat kita basuh tangan sebelum kering air di muka kita. Sunat kita sapu kepala sebelum kering air kat tangan kita. Sunat kita basuh kaki sebelum kering air pada kepala yang kita sapu tadi. Sunat belaka. Bila kata-kata sunat, sunat ada mualat berterusan. Kalau dia tak ada, sah ke batal? Kalau dia tak ada, sahlah jadinya. Macam mana rupa wuduk yang tak ada mualat? Macam mana rupa wuduk yang tak ada mualat ni macam mana? Contoh, kita kat rumah, kita ambil wuduk, kita basuh muka. Lepas basuh muka, kita keluar daripada rumah, singgah kat surau sekejap. Sampai di surau kita basuh tangan. Agak-agak bila sampai surau tadi, air wuduk yang kita basuh muka tadi dah kering ke belum? Kering dah kan? Jadi tak adalah mualat kan? Basuh muka dekat rumah. Basuh tangan dekat surau. Lepas basuh tangan kat surau tu, dia datang Darul Hikmah, sapu kepala dengan basuh kaki. Ini terpisah-pisah. Dia bukan terus. Basuh muka dekat rumah, basuh tangan pula kat surau, datang Darul Hikmah, sapu kepala, basuh kaki. Sah ke batal orang yang wuduk macam ni? Sah ke batal? Hukum dia sah. Sah kerana mualat itu hukumnya sunat dalam wuduk. Dia bukan wajib. Saya kalau ngajar pelajar-pelajar, saya suka bagi contoh macam ni. Ada orang, dia nak ambil wuduk, dia basuh muka, masa tu dia kat Kuala Lumpur. Dia dekat Negeri Sembilan. Kat Negeri Sembilan dia basuh muka, lepas tu dia datang KL, dia sapu kepala. Lepas tu dia pergi Pahang, basuh kaki.
Agak-agak wuduk orang macam ni sah ke batal? Sah. Sebab mualat hukum dia adalah sunat. Sunat je. Berterusan tadi tu hukum dia sunat. Kalau tak nak berterusan, kita pecah-pecah. Basuh kepala, lepas tu relax. Duduk kat rumah, relax. Lepas tu basuh tangan, lepas tu relax. Lepas tu basuh kaki. Sah tak? Sah hukum dia. Tak ada masalah. Nak lagi power tuan-tuan. Ada orang dia basuh muka dekat kail air. Dia masuk kapal terbang. Dia transit dekat Qatar. Dia basuh tangan kat Qatar. Lepas tu dia pergi UK, dia basuh kaki. Agak-agak sah ke batal wuduk dia? Sah belaka. Sebab tidak diwajibkan mualat ketika ambil wuduk. Mualat ni hukum dia sunat. Okey, tak payah cerita panjang lebar sangat. Kita kat rumah. Kan? Kita kat rumah. Kita baru nak sembahyang ni, baru basuh muka. Bila dah bau masuk muka tu, alamak, nasi tak masak lagi lah. Dia pergi dulu, letak masak nasi dulu. Masa dia masak nasi tu, air dekat muka dia confirm dah kering. Lepas dia masak nasi tu, dia pergi balik sambung lagi wuduk dia. Basuh tangan. Tengah-tengah basuh tangan, ya Allah, ayam tak keluar lagi daripada peti ais. Ayam beku lagi tak keluar daripada peti ais. Dia keluarkan ayam daripada peti ais. Tak apa benda dia buah apa semua. Lepas tu sambung lagi. Pergi basuh sapu kepala pula. Lepas sapu kepala baru ingat, sayur tak potong lagi. Pergi sepotong sayur. Habis potong sayur, baru sambung basuh kaki tadi. Maksud dia berpisah-pisah tu. Sah ke batal wuduk ni? Hukum dia sah. Sebab apa? Sebab mualat dalam wuduk bukan wajib. Mualat hukum dia sunat dalam wuduk. Maksudnya kalau terpisah-pisah, sah je. Tinggal lagi rugilah. Sebab tak dapat sunat. Ini nak bagi contoh je di mana mualat hukumnya jadi sunat saja. Satu lagi, masalah yang banyak melibatkan masalah mualat ni. Mualat ni adalah ketika solat jamak. Siapa ke sini kaki musafir selalu sembahyang jamak, dia kena faham hukum hakam solat jamak tu. Apa hukum mualat pada solat jamak takdim? Apa hukum mualat pada solat jamak takdim? Hukumnya adalah wajib. Macam mana wajib mualat ni? Cuba perhatikan betul-betul ya. Wajib jamak takdim ni, wajib bila dia dah sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kena terus bangun sembahyang asar. Dia tak boleh ada perpisahan di situ. Kalau lepas dia sembahyang zuhur tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hello, Assalamualaikum, kat rumah tadi masak apa? Ayam. Semalam dah makan ayam, masaklah benda lain. Kan? Lepas dia bercakap tu, dia dah tak boleh jamakkan asar tadi. Tahu tak jamak takdim tu apa? Jamak takdim tu maksudnya dua waktu sembahyang diawalkan. Zuhur, asar tu diawalkan sekali dengan zuhur, cantum sekali. Jadi di antara zuhur dan asar itu tak boleh terpisah dengan perbuatan lain. Kecuali perbuatan itu terkait dengan sembahyang tu sendiri. Contoh, saya nak bagi contoh yang putuskan mualat ni. Contohnya macam tadi, duduk burak atau sembang. Burak ke sembang ke tak boleh. Okey, contoh lain contoh lain. Ada orang sembahyang zuhur. Dia nak jamak takdim. Okey, dia sembahyang zuhur di masjid, dia pergi masjid, dia sembahyang zuhur kat masjid.
Lepas dia sembahyang Zuhur tu, tiba-tiba imam kata, okey, lepas solat Zuhur kita akan solat jenazah. Jadi dia ni nak jamak. Dia sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, dia terus sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah sekali dengan imam. Lepas sembahyang jenazah tu dia boleh tak sembahyang asar, jamakkan asar itu ataupun tak boleh? Hukum dia tidak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Zuhur tadi dengan asar itu terpisah dengan solat jenazah. Dah putus, mualat dah tak ada. Sedangkan dalam jamak takdim, mualat, hukum dia wajib. Maksudnya lepas Zuhur tak boleh buat benda lain dah. Terus kena sembahyang asar. Tak boleh nak burak-burak lama, tak boleh. Burak lama tak boleh Dan sembahyang jenazah tak boleh. Ada pula dia kata, okeylah, aku dah sembahyang Zuhur ni, kejap lagi aku nak pergi makan jap. Lepas makan aku baru jamak takdim dengan asar. Boleh tak boleh? Tidak boleh memisahkan salat jamak takdim tu, Zuhur dengan asar tak boleh dipisahkan dengan apa perbuatan sekalipun. Sama macam maghrib dengan isyak. Ni kejap lagi, kalau tadi kita sembahyang jamak takdim contohnya, lepas maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun sembahyang asar. Terus bangun sembahyang isyak. Tak boleh terputus. Benda yang saya tengah cerita ni, kalau tak difahami dengan elok-elok, pasti boleh berlaku kesilapan. Contoh, pengalaman saya sendiri masa kecil-kecil masa muda-muda lagi. Masa muda-muda lagi. Saya ditolak supaya jadi imam. Imam untuk solat jamak takdim. Kan? Kita sebelum tu tak pernah buat solat jamak takdim ni. Kita jadi imam, saya jadi imam. Lepas saya sembahyang Zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baca doa dulu. Kan lepas sembahyang kan sunat kita baca doa kan. Saya pun baca doa dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu kan. Lepas baca doa baru saya bangun untuk jamakkan asar itu. Kalau ikut hukum, boleh atau tidak saya jamakkan asar? Tak boleh dah. Sebab solat Zuhur dengan asar tadi telah terpisah dengan doa. Tak boleh. Jadi ini maksudnya antara Zuhur dan asar jamak takdim wajib mualat. Berterusan tanpa terpisah dengan apa-apa. Kecuali benda tu kalau berkaitan dengan sembahyang itu sendiri. Contoh, kita dah habis sembahyang Zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wuduk batal, keluar angin. Kan? Dia sebelum Zuhur tadi baru lepas makan. Perut dah kenyang, lepas tu sembahyang. Bagi salam Zuhur tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar angin, wuduk batal. Dia pun keluar lah, pergi ambil wuduk balik. Lepas dia ambil wuduk tu, boleh tak dia jamakkan asar dengan Zuhur? Hukum dia boleh. Sebab apa? Sebab wuduk tu mesti kena ambil. Kalau tak ambil wuduk, macam mana nak sembahyang asarnya? Nak tak nak, tak ada pilihan lain. Kena pergi ambil juga wuduk tu tadi. Jadi lepas ambil wuduk, boleh terus masuk, terus sembahyang asar. Hukumnya boleh. Kerana apa? Kerana wuduk itu sesuatu yang nak tak nak mesti kena ada. Baru boleh sembahyang asar. Ke boleh sembahyang asar dalam keadaan tak ada wuduk? Itu mazhab mana datang dah. Jadi katakan orang tu jamak takdim, lepas Zuhur itu ataupun lepas maghrib itu, wuduknya batal. Dia boleh pergi ambil wuduk, datang balik, teruskan jamak takdim dia. Tinggal lagi jangan lepas wuduk tu pula, dia dah ambil wuduk tu, dia sembang pula lagi. Kalau sembang, putus. Kalau ambil wuduk sahaja, tak putus. Ini cerita jamak takdim. Ada lagi cerita panjang dia. Ada sikit lagi. Katakan orang itu, dia nak sembahyang jamak. Tapi nak ambil wuduk, air tak ada. Biasalah kan, duduk KL kan, selalu tak ada air kan. Betul kan? KL kan selalu tak ada air.
Okey. Dia nak sembahyang, air tak ada. So dia pergi tayamum. Dia tayamum, lepas tu dia sembahyang Zuhur contoh dia. Boleh tak lepas dia sembahyang Zuhur itu terus dia sembahyang Asar? Jamak takdim. Boleh ke tak boleh? Ya? Tak boleh sebab dalam bab tayamum dulu kita pernah belajar. Ingat lagi tak deh? Yes. Satu tayamum boleh sembahyang satu fardu sahaja. Ingat lagi tak tu? Ingat Minggu depan kita buat exam tu. Minggu depan kita ada exam. Kalau orang dia tayamum, satu tayamum boleh sembahyang satu kali wajib sahaja. Dia ambil tayamum, dia sembahyang Zuhur. Okey dah. Kalau nak sembahyang Asar, kena tayamum satu lagi. Satu tayamum, hanya satu fardu. Tapi satu tayamum, nak sembahyang sunat banyak-banyak tak ada masalah. Dia ambil tayamum sekali, dia boleh solat sunat qabliyah Zuhur. Dia nak sembahyang sunat hajat. Dia nak sembahyang sunat taubat. Lepas tu dia sembahyang fardu Zuhur. Lepas itu dia sembahyang ba'diyah Zuhur. Semua on, tak ada masalah. Sat lagi nanti nak sembahyang Asar, automatik dia kena ambil tayamum sekali lagi. Sebab satu tayamum boleh guna untuk satu wajib sahaja. Okay. Soalan sekarang ni adalah kita nak sembahyang Zuhur dengan Asar jamak takdim. Zuhur dengan Asar. Berapa kali kena tayamum? Sekali ke dua kali? Dua kali kan? Maksudnya kita tayamum, lepas tu sembahyang Zuhur kan? Lepas sembahyang Zuhur, kita kena tayamum kali kedua, baru boleh sembahyang Asar betul. Okay. Adakah dengan tayamum tadi terputus muwalat? Ataupun tidak? Hukum dia tidak terputus. Sama macam wuduk tadi. Sebab tanpa wuduk, tak boleh lah nak teruskan sembahyang Asar. Tak ada tayamum, tak boleh nak teruskan sembahyang Asar, tak boleh. Jadi untuk yang tu tak ada masalah, boleh. Tak putus mualat. Tapi kalau duk bersembang, duk bercerita, atau dia sembahyang jenazah, atau dia baca doa sekalipun, ataupun dia duduk macam ni lah. Duduk termenung macam tu. Dia tak buat apa-apa, dia termenung je. Lepas sembahyang Zuhur tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia termenung je. Lepas tu dia nak sambung jamak Asar. Tak boleh dah. Dengan termenung itu pun membatalkan mualat dia tadi. Terpisah dah. Jadi tak boleh teruskan dengan jamak Asar. Kerana kita kena hafal kaedah ni. Dalam jamak takdim, mualat hukumnya wajib. Jamak takdim, solat jamak takdim, mualat hukumnya wajib. So Zuhur dengan Asar tak boleh terpisah. Maghrib dengan Isya tak boleh terpisah. Kalau jamak takdim. Boleh Kalau ada yang tak faham, sila bertanya. Bukan sila bertanya, tolong bertanya. Sila je. Kalau orang tanya kita, percakapan yang sedikit, dia tidak membatalkan mualat. Kalau ini pun satu masalah juga, ada orang faham, kalau cakap apa pun batal, mualat. Sebenarnya bukan cakap apa pun batal, tidak. Kalau cakap sikit, dia tidak membatalkan mualat. Contoh Contoh. Contoh ada ustaz, dia jadi imam. Sembahyang Zuhur, jamak takdim, dia sembahyang Zuhur. Lepas dia sembahyang Zuhur, dia pun bangun, dia pun cakap. Okey, kita jamak takdim, kita teruskan dengan solat Asar ya. Dia cakap sikit sebab nak bagi tahu makmum yang kita nak jamakkan Asar tu, jamak takdim. Bila ustaz tu bercakap kan, agak-agak batal tak? Tak batal. Kerana percakapan yang sedikit tak mengganggu. Sebab tu saya kata tadi,
bersembang. Kalau bersembang, putus. Kalau cakap sikit, sikit saja, tak putus. Kan? Jadi yang memutuskan mualat bukan bercakap, tapi bersembang. Ada beza tak bercakap dengan sembang? Ada kan? Sembang ni cakap benda yang tak ada kaitan, tak ada kena-mengena pun. Awak makan apa? Makan ayam. Kenapa kau makan ayam? Kenapa kau tak makan ikan? Sudah, apa kaitannya pula? Tu bersembang nama dia. Tak ada. Putus mualat. Tapi kalau orang tanya, semayang apa ni? Saya semayang jamak, takdim. Kita jawab. Jadi itu tidak memutuskan mualat. Hukum dia boleh. Jadi yang putuskan mualat bukan bercakap, tapi bersembang. Beza kan? Beza. Dan kita kena faham lagi, insya-Allah ada rezeki kita masuk bab jamak takdim ni penting. Syarat jamak takdim, solat pertama tu memang kita dah niat untuk jamak takdim ya. Ini pun kena belajar. Sebab tu saya kata memang kena mengaji. Tak mengaji susah. Kita kalau nak semayang zuhur dengan asar jamak takdim, time angkat takbir untuk solat zuhur tu kita dah niat siap-siap jamak takdim. Bukannya time zuhur tu kita tak niat jamak. Tiba-tiba asar tu kita jamak kan. Hukum dia tak boleh. Syarat jamak takdim mesti dah niat siap-siap pada waktu yang pertama. Kalau zuhur lah. Kalau maghrib. Ada setengah orang, time dia semayang maghrib ke zuhur ke, dia tak niat jamak takdim pun. Tapi lepas dia habis semayang tu, terus dia semayang asar ataupun isyak. Dia jamakkan juga. Hukum dia tak sah jamak itu. Kenapa tak sah jamak tu? Sebab dia tak niat pada waktu yang pertama, iaitu zuhur ataupun maghrib. Okay, itu kita simpan dulu. Nanti bab jamak takdim nanti kita belajar. Jadi kaedah dia ni, kalau yang geng-geng selalu travel ni, yang selalu biasa sembahyang jamak ni, dia sukalah sebab dia selalu buat. Yang jenis macam-macam tak pernah keluar daripada rumah ni, yang tak pernah keluar daripada Datuk Keramat, dia ni apa bondo Ustaz Dua Merapik ni, dia tak faham sangat sebab jangan buat. Jadi kalau selalu buat, kita akan nampak kan. Kalau jarang buat, kita belajar dulu, nanti buat. Sekurang-kurangnya kita setiap tahun paling sikit sekali kita akan balik kampung time raya, betul? Balik kampung, nak tak nak, on the way kita jamak. Qasar lagi. Mungkin sampai ke kampung kita, kalau kurang daripada 3 hari, kita boleh jamak, kita boleh qasar lagi. Macam saya setiap minggu saya travel. Kulu Kile, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka. Memang selalulah saya jamak. Okey. Tadi tu ceritanya mualat hukumnya wajib dalam jamak takdim. Clear kat situ ya? Untuk solat jamak takhir. Jamak takhir ni maksudnya zuhur dengan asar kita sembahyang pada waktu asar. Maghrib dengan isyak kita sembahyang pada waktu isyak. Itu jamak takhir. Apa hukum mualat pada jamak takhir? Wajib ke tak wajib? Hukum dia tidak wajib. Hukum dia sunat mualat sahaja. Jamak takhir sunat mualat. Apa maksud dia Ustaz? Kalau kita jamak takhir, zuhur dengan asar, kita sembahyang jamak takhir kan? Lepas kita sembahyang zuhur, kita nak relax, kita nak sembang dulu, boleh. Lepas tu baru sembahyang asar. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita jamak maghrib dengan isyak, jamak takhir. Okey. Kita dah sembahyang dulu maghrib ataupun isyak kan. Lepas tu kita nak pergi makan, kita nak pergi minum, kita nak minum kopi. Lepas tu kita baru sambung jamak takhir itu. Hukum dia boleh. Jamak takhir tidak diwajibkan mualat. Hukum dia sunat mualat saja. Sunat. Jadi kalau terpisah tu boleh hukum dia. Tak ada masalah. Faham tuan-tuan dan puan-puan?
Kalau saya suka jamak takhir. Contoh dia maghrib dengan isyak, saya nak jamak takhir. Apa saya buat? Saya pergi masjid, saya sembahyang isyak bersama dengan imam jemaah. Lepas sembahyang isyak ada wirid, doa, lepas tu bumbang-bumbang pun semua. Lepas doa wirid, saya sembahyang maghrib. Saya jamak lah maghrib tadi, saya bawa ke lepas isyak. Boleh ke tak boleh? Padahal isyak saya dengan maghrib saya telah pun terpisah dengan wirid lah, dengan doa lah. Lepas tu mungkin kita burak lagi cerita tu cerita ni. Lepas tu baru sembahyang maghrib. Jadi boleh atau tidak jamak tu? Hukum dia boleh. Sebab mualat untuk jamak takhir sunat sahaja, bukan wajib. Untuk jamak takdim wajib. Untuk jamak takhir sunat. Boleh faham tak? Kita kalau jamak takhir kan, biasanya ada satu lagi isu kecil kat situ. Kalau kita jamak takhir, contohnya kita jamak takhir maghrib dengan isyak kan. Biasa kita akan sembahyang maghrib dulu ke isyak dulu? Kalau jamak takhir, maghrib dulu ke isyak dulu? Isyak dulu kan. Yang sunatnya sebenarnya kita sembahyang maghrib dulu, baru sembahyang isyak. Sunat ikut tertib. Mana masuk dulu? Maghrib isyak? Maghrib dulu ke isyak dulu? Maghrib dulu kan? Sunat kita sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru sembahyang isyak. Sunat macam tu. Sama juga zuhur asar. Kita sembahyang zuhur dengan asar, lepas asar kan? Waktu asar. Biasa kan kita akan sembahyang mana satu? Asar dulu ke zuhur dulu? Biasa kita akan sembahyang asar dulu. Sebenarnya yang sunat adalah sembahyang zuhur dulu, lepas tu baru sembahyang asar. Kerana siapa masuk dulu? Zuhur ke asar? Zuhur lah. Zuhur masuk dulu, kita settle dia dulu. Kan? Ini zuhur masuk dulu, dia sembahyang asar. Marahlah zuhur tu. Aku yang masuk dulu, kau tak nak sembahyang aku dulu, kau sembahyang kawan aku. Marah dia. Kalau jamak takhir, sunat ikut tertib. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isyak. Tapi kalau tak ikut tertib, terbalik kan, macam biasa kita buat, sah ke batal? Sah. Sebab tertib itu sunat, bukan wajib. Boleh faham kau? Dan kalau jamak takdim, tertib tu hukumnya wajib. Okay Ustaz, saya nak sembahyang jamak takdim, tapi saya nak sembahyang asar dulu, baru sembahyang zuhur untuk jamak takdim. Boleh tak? Tak boleh, sebab wajib ikut tertib. Ini saya cerita panjang lebar ni bukan bagi makcik-makcik pening belaka. Walaupun nampak tu pening tu. Bukan nak bagi pening, saja nak bagi contoh mualat. Mualat ni ada tempat hukumnya wajib, ada tempat hukumnya sunat. Paling senang nak tengok mualat ni, tengok pada solat jamak. Kalau jamak takdim dia wajib mualat. Kalau jamak takhir sunat mualat. Okey. Jadi mualat ni, dalam bacaan surah Fatihah pun ada mualat juga. Ada mualat juga dalam bacaan suratul Fatihah. Dan mualat dalam bacaan surah Fatihah hukumnya adalah wajib. Apa maksud wajib mualat pada baca Fatihah? Apa maksudnya? Sekejap ya. Okey, saya nak bagi contoh. Kalau perlu tulislah ya. Yang membatalkan mualat Fatihah, dua perkara. Pertama, berhenti buat masa yang lama. Dia berhenti tengah-tengah Fatihah tu, dia berhenti tanpa sebab yang munasabah lah.
Dia berhenti Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia berhenti. Malam ni nak makan apa Dia duk fikir, malam ni nak makan apa? Nak makan mi goreng lah. Tapi mi goreng dah makan dah minggu lepas. Dia fikir je. Dah lepas tu dia sambung. Dia sambung baca surah Fatihah. Maksudnya dia berhenti tengah-tengah tu, lama sikit dia fikir nak makan apa malam ni. Maka itu membatalkan surah Fatihah dia. Kerana dia telah berhenti pada surah Fatihah untuk satu tempoh yang panjang. Kalau dah berhenti surah Fatihah tempoh yang panjang, dia kena buat apa? Apa dia boleh buat? Bila dia berhenti, maksudnya surah Fatihah dia terputus. Mualat dah hilang. Bila surah Fatihah terputus, apa dia kena buat? Ulang balik daripada awal. Sebab yang batal tu Fatihah je, bukan sembahyang dia tu batal. Fatihah tu dikira cancel, so dia kena repeat balik Fatihah daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama membatalkan surah Fatihah, berhenti buat masa yang lama. Itu satu. Nombor dua. Yang membatalkan surah Fatihah itu adalah membaca sesuatu yang tidak terkait dengan sembahyang. Kalau dia membaca tengah-tengah Fatihah tu, dia membaca sesuatu yang tak ada kaitan bacaan itu dengan sembahyang, maka Fatihah dia terputus, dia mesti kena repeat balik daripada awal. Contoh, cuba tengok contoh ni pernah tak berlaku kat kita? Dia tengah-tengah baca surah Fatihah. Tengah-tengah baca surah Fatihah, dia bersin. Lepas bersin, biasa kita cakap apa? Alhamdulillah. Terbersin, kita cakap Alhamdulillah. Lepas kita ucap Alhamdulillah tu, sebab bersin tu, kita boleh teruskan ke atau kita kena repeat balik? Terus ke repeat? Hukum dia wajib repeat balik. Kerana bila dia sebut Alhamdulillah, maka mualat bagi Fatihah tu dah putus. Kerana Fatihah itu telah terputus disebabkan ada bacaan lain yang tak ada kaitan dengan sembahyang. Jadi siapa yang baca Alhamdulillah setelah dia bersin, dia kena ulang balik Fatihah daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ulang balik Fatihah daripada awal. Lepas tu terbersin lagi. Janganlah baca Alhamdulillah lagi kali kedua. Nanti terbersin, Alhamdulillah. Ulang lagi kali ketiga. Eloklah tu. 10 kali ulang, 10 kali bersin, 10 kali Alhamdulillah. Ulanglah. Jadi kalau bersin dalam sembahyang, boleh je. Boleh. Bukan kata tak boleh. Boleh. Sebut Alhamdulillah boleh. Ulang balik Fatihah dia berawal. Jangan dah sebut Alhamdulillah tu, teruskan. Tak boleh teruskan. Sama juga dengan tengah-tengah baca Fatihah, dia menguap. Menguap. Di tengah-tengah baca Fatihah tu dia menguap macam harimau. Lepas dia menguap, dia baca auzubillah minasyaitan. Biasa kita baca menguap kan, kita baca auzubillah kan. Dia pun baca auzubillah minasyaitanirrajim. Kalau dia sambung Fatihah dia tu, sambung, tandanya Fatihah dia dah batal. Dia dah baca auzubillah minasyaitanirrajim, dia kena patah balik, repeat balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh sambung. Kerana membaca auzubillah minasyaitanirrajim itu bacaan yang tiada kaitan dengan sembahyang. Jadi apa dia bacaan yang kalau dia baca tu boleh teruskan Fatihah, boleh teruskan mualat Fatihah? Apa dia? Contohnya kalau dia membaca amin.
Contoh imam baca surah Fatihah, tapi makmum pun tengah baca surah Fatihah juga kat belakang. Memanglah sunat dia bila imam baca, makmum dengar betul. Tu sunat lah. Ini imam baca kat depan, makmum pun baca Fatihah kat belakang dalam hati dia. Imam baca, dia pun baca. Bila makmum tengah-tengah baca surah Fatihah, imam baca waladdallin. Makmum yang belakang tu, yang tengah-tengah baca Fatihah tu pun, dia pun amin. Padahal dia tengah-tengah baca tu, tengah-tengah baca surah Fatihah lagi. Dia mengaminkan bacaan Fatihah imam. Okay, bila dia sebut amin, tengah-tengah dia baca Fatihah, dia sambung ke dia kena repeat? Dia boleh sambung bacaan Fatihah tu, tak ada masalah, tak perlu repeat. Kerana bacaan amin tu tadi memang terkait dengan sembahyang dia, terkait dengan bacaan Fatihah dia. Tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh sambung tadi, maksudnya yang putuskan mualat tu tadi, contohnya bersin sebut alhamdulillah, ataupun menguap sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Dua-dua ni memutuskan mualat Fatihah. Maksud dia kena start balik daripada awal Fatihah. Yang tak putuskan mualat ni, contohnya macam tadi, kalau baca amin tengah-tengah baca surah Fatihah. Ataupun dia tengah-tengah baca surah Fatihah, tiba-tiba dia nak tegur imam, subhanallah. Tengah-tengah baca Fatihah ni, tiba-tiba makmum kata subhanallah, dia tegur imam. Batal atau tidak Fatihah si makmum ni? Tak batal. Kerana menegur imam itu, dia kerana dia baca subhanallah dan tegur imam tu, dia terkait dengan sembahyang tu juga. Dia satu benda yang bacaan zikir subhanallah tu tadi terkait dengan sembahyang. Dia tegur tu sebab dalam sembahyang. Sedangkan auzubillahi minasyaitanirrajim sebab menguap, alhamdulillah sebab terbersin, itu tak ada kaitan pun dengan sembahyang dia tu. Jadi senang macam ni je. Mualat dalam Fatihah hukumnya wajib. Kalau bersin dan sebut alhamdulillah, maka putuslah mualat daripada surah Fatihah, dia kena ulang balik. Kalau tengah-tengah baca Fatihah dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim pun terputus juga mualat, dia kena start balik daripada awal. Tapi kalau tengah-tengah baca Fatihah dia amin, tak putus mualat, dia boleh teruskan Fatihah itu. Ataupun tengah-tengah baca Fatihah tu dia tegur imam subhanallah, tak wajib dia ulang balik, dia boleh teruskan sebab tak putus pun mualat pada surah Fatihah. Settle tu baru nombor 2 tuan-tuan. Nombor 2 syarat surah Fatihah tu nombor 2 mualat. Nombor 3 memelihara huruf-hurufnya. Memelihara huruf-hurufnya. Makhraj huruf mesti kena betul, dia tak boleh lari jauh. Kita masih ada problem besar dengan kebanyakan umat Islam di Malaysia, mereka tidak menitik beratkan makhraj huruf. Ini masalah besar tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Malaysia famous belajar apa? Tajwid sahaja. Ikhfa, idgham, izhar, mat. Tajwid kita belajar. Kira bagus dah tu. Tapi bila makhraj tak betul, ada kalanya memberi kesan, bahkan boleh membawa kepada batalnya surah Fatihah. Yang biasa orang silap dalam makhraj dalam surah Fatihah ni apa dia? Huruf apa yang biasa orang silap? Ya? Yang paling famous sekali. Bukan kan orang biasa, bukan kan makcik-makcik. Ustaz-ustaz pun silap. Ha dengan ha. Ha podeh kata orang 9 podeh. Ha pedas dengan ha bulat. Orang kita baca dua-dua sama je bunyi. Salah tu. Alhamdulillah. Ada yang baca Alhamdulillah.
habis. Ha dengan ha macam tak ada beza pula, habis. Itu satu kesalahan yang banyak berlaku. Macam saya kata tadi, bukan orang biasa. Ada kalanya imam-imam pun silap baca. Alhamdulillah dengan alhamdulillah, salah. Jadi tak boleh bezakan ha panjang, ha pedah tu dengan ha bulat. Itu satu masalah. Masalah kedua, sa dengan sa. Apa contoh dia? Ya? Sa dengan sin selalu tertukar. Ini masalah nombor 2. Ain dengan a, ain dengan hamzah selalu tertukar. Yang kena baca alamin, dia baca alamin, batal. Selalu juga silap sin dengan sad. Ihdinas sirata. Siapa baca sirata habis baca, batal. Dia mesti si, sira. Wajib ketika menyebut sad, mulut kena muncung. Siapa baca sad, mulut tak muncung, maksud dia salah baca tu. Sad dengan sin beza. Ada orang baca ihdinas sira, batal. Dia mesti sira. Tengok mulut kita boleh tahu dia baca betul ke salah. Sebab tu ustaz-ustaz kalau mengajar talaqi, tahsin Quran, dia suka tengok mulut. Makcik-makcik jangan fikir lain pula. Ustaz ni asyik tengok muka aku. Bukan tengok muka, bukannya lawa sangat pun. Mulut tu nak tengok, muncung ke tak muncung, itu penting. Ihdinas sirah, salah. Ihdinas sirah, baru betul. Alamin, betul. Alamin, salah. Alhamdu, betul. Alhamdu, salah. Semua ni kena jaga tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu makhraj itu penting. Dan ilmu makhraj huruf ni sebenarnya mendalam. Sebab dikaji tentang makhraj ni, halqum contoh Ada huruf-huruf dia kena keluar daripada halqum. Halqum ni pecah pada 3 pula. Halqum bawah, tengah, atas. Lidah ni pun pecah 3. Ada lidah bawah, tengah, atas. Ada huruf-huruf yang wajib kena keluar lidah sikit. Apa huruf yang wajib keluar lidah tu? Ada 3. 3 huruf wajib keluarkan hujung lidah. Siapa baca tak keluar hujung lidah, salah bacaan dia. 1, sa. Sa. Bila sebut sa, hujung lidah mesti keluar. Kalau lidah tak keluar, dia jadi sin. Dia jadi sa. Sa. Sa mesti kena keluar hujung lidah. Nombor 2, za. Biasa orang kita suka sebut apa? Allazi, zi. Lidah tak keluar, salah. Itu zai. Kalau baca allazi, itu zai. Sedangkan yang tulis tu zal, allazi, za. Jadi hujung lidah mesti kena keluar sikit. Jangan keluar sampai hujung. Lari orang nanti. Za, hujung sikit dia kena keluar. Allazi, zal, kena hujung lidah kena keluar. 3. Apa dia? Za. Za kena keluar hujung lidah. 3 huruf ini dalam ilmu makhraj huruf dipanggil sebagai al-huruf al-lathawiyah. Al-lathawiyah 3 huruf yang mesti kena keluar hujung lidah. 3 ni. Sa, za, za. 3. Macam-macam ni nasib baik saya tak ngajar Quran. Kalau saya ngajar Quran, surah Fatihah tu 3 bulan baru settle. Ya. Sebab saya pun pernah dulu banyak salah juga baca Fatihah ni. Dibetulkan. Kita akan salah pada benda yang sama. Sa dengan sin tak betul. Sin dengan sad tak boleh beza. Zal dengan zai tak boleh beza.
Hamzah dengan Ain tak boleh beza, Ha dengan Ha tak boleh beza. Ni 5-6 je. Benda ni akan berlaku secara, semua orang akan melakukan kesalahan tu. Tak belajar, macam tu lah salah baca sampai masuk kubur. Sebab itu kena belajar. Sebab itu kena belajar. Sebab itu kena belajar Al-Quran. Makhrajnya, tajwidnya. Kalau saya ni jenis saya kata, kalau taranum tak belajar tak apa, tak berdosa pun. Taranum kalau tak belajar tak apa. Maci-maci pun suara tak adalah sedap sangat nak duk taranum-taranum kan. Tapi makhraj dengan tajwid mesti kena belajar. Ada masyarakat kita ni dia silap. Dia suka nak menjerit. Dia suka menjerit punya pasal. So dia suka belajar taranum. Baru boleh menjerit. Dia pun bajet suara dia sedap. Jadi bantai taranum lah. Kan? Macam nak terkeluar anak tekak dia. Sesedap-sedap suara dia taranum. Tengok bacaan dia salah, makhraj salah, tajwid salah. Tak ada faedah pada bacaan macam tu. Suara sedap, lagu bayati, nahwan, macam-macam lagu dia pakai. Tajwid tak betul, makhraj tak betul. Tak ada faedah pada bacaan dia. Beza dengan orang tajwid betul, makhraj betul, walaupun tak ada taranum. Tu okey, tak ada masalah. Sebab tu, kalau orang awam, dia suka baca Quran itu, kalau berlagu-lagu, mendayu-dayu. Betul Kalau orang-orang alim Quran, yang pakar-pakar Quran, yang syekh-syekh daripada Quran ni, syekh-syekh Quran ni, dia tak kisah kalau tak ada lagu, tak ada taranum, tak ada masalah. Tapi dia akan tengok macam mana makhraj dengan tajwid. Dua ni, paling penting. Okey. Jadi wajib memelihara huruf-hurufnya daripada surut makhraj kena jaga. Kemudian wajib memelihara tasydid. Okey, tasydid Fatihah ni minggu depan kita akan belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni namanya tasydid. Kalau bahasa kita panggil apa? Sabdu, syaddah. Apa lagi? Biasa panggil sabdu lah kan? Sabdu tu tasydid lah, sama lah tu. Dalam surah Fatihah ada lebih kurang ada 14 tasydid, 14 sabdu. Kalau hilang satu sabdu, solat boleh batal. Yang tu kita akan belajar pada minggu depan. Tasydid ya. Baik, seterusnya tidak berhenti dengan berhenti yang lama. Macam saya kata tadilah, bila dia berhenti lama, mualat dia putus. Ataupun dia tak boleh berhenti sekejap. Tapi dia ada niat untuk putuskan bacaan. Dia berhenti sekejap. Sekejap je dia berhenti. Tapi dia berhenti dengan tujuan nak putuskan bacaan Fatihah. Maka putuslah. Dia kena patah balik lah. Okey. Kemudian, membaca semua ayat-ayat termasuklah basmalah. Itu nombor berapa tu? Nombor 6. Mestilah membaca ke semua ayatnya. Termasuk daripada ayatnya ialah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu daripada surah Fatihah. Mesti wajib baca. Kalau ikut mazhab lain, mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki, Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Fatihah. Sebab tu kalau kita sembahyang di Mekah, Madinah contohnya, imam dia tak membaca pun Bismillahirrahmanirrahim, dia tak baca. Dia terus baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kalau dalam mazhab Syafi'i, mana-mana imam ke masjid ataupun di surau, dia tidak membaca bismillah, boleh report dekat pejabat agama. Sebab dia tak ikut mazhab Syafi'i. Pernah tak saya jadi imam ke, Ustaz Firdaus jadi imam ke, Ustaz Mu'taz jadi imam ke, tak baca bismillah dalam Fatihah? Pernah jumpa? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau imam tak baca surah Fatihah tu, solat dia batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i,
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i membaca Bismillahirrahmanirrahim hukumnya wajib sebab dia termasuk dalam Fatihah. Dalam mazhab lain tak wajib sebab mereka berpendapat tak termasuk Al-Fatihah. Kan? Ustaz Firdaus masa ada kelas sebelum ni dia pernah sebut, kalau dalam mazhab lain Hanafi dengan Maliki, Bismillah tak termasuk Fatihah, betul? Tak termasuk Fatihah ya. Tapi bagi diorang Fatihah mesti 7 ayat. Kalau kita mazhab Syafi'i, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat termasuk Fatihah. Kalau Hanafi dengan Maliki, ayat pertama dia dah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat dia yang ke-6 apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul? Ayat ke-7 dia apa? Kalau mazhab Maliki dengan Hanafi ni, ayat yang siratal ladzina an'amta 'alaihim tu dipecah dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dah jadi satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang lain pula. Kat situ dah ada 2 ayat. Kalau mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu satu ayat saja. Kalau mazhab lain dia kata tak, itu 2 ayat sebenarnya. Sebab itu Hanafi dengan Maliki, walaupun Bismillah tak termasuk Fatihah ikut dia orang, tapi surah Fatihah tetap 7 ayat. Sebab dia dah pecahkan ayat yang last tu jadi 2. Kalau kita mazhab Syafi'i, Bismillah dah termasuk satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu dianggap sebagai satu ayat. Boleh faham tak ni agak-agak? Faham ya? Okey. Membaca semua ayat termasuklah basmalah. Sebab itu mengikut mazhab Syafi'i, basmalah termasuk dalam surah Al-Fatihah. Lepas tu ke berapa ni? Mestilah tidak berlaku kesalahan yang boleh mencacatkan maknanya. Tak boleh baca dengan baca, dia tak boleh tersilap sampai kesilapan itu mengubah makna. Contoh, tadi saya pun tanya Ustaz Firdaus tadi, saya pun dah lupa dah. Apa contoh dia? Bacaan yang salah yang boleh mengubah makna. Kalau orang tu membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dah mengubah makna dah. Kalau Alhamdu, maksudnya segala puji-pujian. Betul eh? Kalau Alhamdu dengan habulat, dia jadi apa? Kebinasaan. Beza tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kebinasaan. Astaghfirullahaladzim. Jauh betul lari makna dia. Alhamdu, puji-pujian. Alhamdu, kebinasaan. Beza. Beza sungguh. Alamin. Alam semesta. Alamin. Apa maksud dia? Orang-orang yang sakit. Cuba tengok makna dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu kalau alamin. Kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Beza tak makna dia? Beza sungguh ha? Tuhan bagi semesta alam, Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Oi, beza betul. Ini kesalahan-kesalahan yang membatalkan sembahyang. Tiba-tiba dia tersalah baca. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Oh, baca siratal an'amta.
An'amta, dia baca an'amtu. Kalau siratal ladzi an'amta, jalan yang telah engkau tunjukkan. Kalau siratal ladzi an'amtu, jalan yang telah aku tunjukkan. Habis. Ya. Huru-hara. Makna dia huru-hara. Jadi mana-mana kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan tadi, kesalahan yang boleh mengubah makna, maka membatalkan sembahyang. Ada kesalahan yang tidak mengubah makna. Contoh, kita salah baca ihdinas sira, si, kita baca pakai sin. Sira. Dia tak adalah sampai membatalkan sembahyang. Kerana makna tak berubah. Tapi yang lain-lain yang kita bagi contoh tadi, silap dan mengubah makna, batal. Ya, okey. Itu contoh-contoh dia lah. Nanti kita akan terangkan lagi lah bacaan surah Fatihah ni, insyaAllah. Kita habiskan dulu. Nombor 8. Mestilah membacanya ketika sedang qiyam pada solat fardu. Okey, ini tak ada masalah. Nombor 9. Mestilah memperdengarkan diri sendiri bacaan surah Al-Fatihah tersebut. Yang ni kita telah hurai pada minggu lepas. Fatihah itu termasuk dalam rukun yang mana, tuan-tuan? Nasib baik Adam tak ada hari ni. Kalau tak, nak tanya dia. Rukun sembahyang ada 3. Rukun qalbi. Rukun qalbi ada berapa? 1. Lepas rukun qalbi, yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli ada berapa? Ada 5. Lepas rukun qauli, kita ada rukun fi'li. Ada berapa? Ada 7. 1, 5, 7. Qalbi, qauli, fi'li. 1, 5, 7. Surah Fatihah, dia 1 ke 5 ke 7? 5. Sebab dia rukun qauli. Apa syarat-syarat rukun qauli? Mesti dilafazkan sehingga didengari oleh telinga sendiri. Rukun qauli tak boleh dibaca dengan hati, tak boleh. Siapa dia mulut tak bergerak, dia tutup mulut, dia macam ni je. Dia baca dalam hati, dia baca Fatihah dalam hati, batal. Dia takbiratul ihram dalam hati saja, batal. Tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakat, dia baca dalam hati je, batal. Mesti dibaca, gerak mulut, keluar bunyi sikit, dengar dekat telinga sendiri. Itu baru betul hukum dia, baru sah. Jadi rukun surah Fatihah, rukun qauli, mesti kena dengarkan sampai ke telinga sendiri. 10, mesti tidak diselingi dengan zikir yang lain. Wallahu a'lam. Selesai di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Minggu depan tasydid dalam surah Fatihah. Soalan kalau ada, silakan. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Semua clear Sila, Cik. Dia syarat kat telinga kita ni boleh dengar sikit-sikit kita punya bacaan itu. Itu syarat dia. Jadi bergerak dia bukan setakat bergerak semata-mata. Bergerak dengan ada bunyi sikit, kadarnya dengar dekat telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biasanya ada bunyi sikit lah, dengar kat telinga. Maksudnya kalau hanya bergerak mulut saja, macam orang bisu lah jadinya kan. Tu tak jadi. Kalau bisik-bisik, okey, itulah maksud dia, bisik. Maksud bisik ni kan memang keluar bunyi kan. Bisik lah tu. Betul lah tu, bisik lah tu. Jadi dia membaca surah Fatihah tu memang kena bisik lah. Tu dia. Dia tak boleh langsung tak ada suara. Gerak mulut saja pun tak boleh.
Ini yang lagi parah, gerak mulut pun tidak. Baca dalam hati je. Lagi batal. Gerak mulut saja, tak keluar bunyi langsung, pun tak betul. Gerak mulut dan ada bunyi bisik sikit-sikit. Adalah bunyi, tu adalah sikit-sikit. Kan? Bila ada bunyi sikit-sikit, betul lah tu. Bunyi tu jangan kuek bona pula sampai soft belakang tu boleh dengar. Ni kan, bunyi dia sikit saja boleh dengar dekat telinga kita. Itu kadar dia. Soalan lain kalau ada? Tak ada soalan? Silakan, Mak. Jamak takdim. Ya. Sekejap ya. Ya, sunat. Qamat itu sunat. Jadi qamat dia tak putuskan muwalat. Sebab dia memang sunat untuk sembahyang. Kan? Macam kita tadi kalau baca doa, putus muwalat kan? Atau sembahyang jenazah, putus muwalat. Kalau qamat, tak putus. Sebab memang qamat itu hukumnya sunat untuk sembahyang jamak tu. Jadi kita qamat 2 kali lah. Sekali kita sembahyang zuhur, kita qamat. Lepas kita habis sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, qamat kali kedua. Sama juga kalau imam. Contohnya imam dia dah berdiri. Sepatutnya makmum dia kena qamat kan. Makmum semua buat tak tahu lah. Imam pun tengok, qamat. Imam cakap suruh qamat. Adakah bila imam cakap suruh qamat itu putus muwalat ataupun tidak? Tak putus. Sebab pertama benda tu sikit je, disuruh qamat je. Percakapan yang sedikit tak ada masalah. Kita kata yang batal tadi adalah sembang. Setakat kalau imam kata tolong qamat, itu tak ada masalah. Tak putuskan muwalat pun. Okey ya? Wallahu a'lam. Ada soalan ke di sini tak? Tak ada kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.